يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم Bijak pandai berkata, kebanggaan seseorang mukmin hanya dengan Allah dan mulianya dengan agamanya. Sedang orang munafik bangga dengan kebangsaan dan berasa mulia dengan harta kekayaan. Ini kata-kata hukama dipanggil, kata-kata bijak pandai. Dia kata kebanggaan kita orang mukmin ini, orang mukmin kita sebagai orang yang beriman, bangga kita bila kita ada hubungan yang baik dengan Allah. Sama ada hubungan itu berupa ibadat ataupun berupa zikir dan amalan-amalan kebaikan yang lain. Jadi bila kita ada hubungan yang baik dengan Allah, kita rasa bangga. Sebab kita berbaik dengan orang yang paling dengan Tuhan yang paling hebat sekali. Hebat sekali dalam dunia ni Allah. Bila mana kita berhubung dengan dia, baik dengan dia, rapat dengan dia, maka kita berasa hebat, kita rasa bangga. Bangga kita dengan Allah je. Kita tak ada nak tunjuk kat orang. Bukan kata bila sembahyang tahajud banyak, baca Al-Quran banyak, cerita pula announcement kat orang. Tak ada. Cuma kita berasa seronok, rasa hebat bila kita berhubung dengan Tuhan yang maha hebat. Yang keduanya, kemuliaan kita ini kerana hidup beragama. Bila kita hidup beragama, jadi hidup kita ini dipandang mulia. Bukan setakat Allah Ta'ala pandang mulia pada kita, tetapi manusia juga dia akan pandang mulia. Apa tidaknya kalau hidup beragama ni, antara lainnya nak bercara hal orang lain beria sangat, tak ada. Tuhan mana yang tak suka kepada orang yang tak bercara hal orang lain? Allah Ta'ala lagi suka. Manusia lagi suka. Hidup beragama apa dia lagi dalam bab ni? Tawadhu'. Allah Ta'ala suka, maka manusia pun suka. Apa dia lagi? Suka bersedekah. Allah Ta'ala suka, manusia pun suka. Sebab kekayaan dia, kelebihan yang ada sedikit sebanyak yang Allah Ta'ala bagi tu, dia akan kongsi dan bagi kepada orang lain. Jadi menjadikan hidup orang yang hidup beragama tu mulia. Manakala orang munafik pula ni, dia bangga dengan dia punya kebangsaan dia, kebangsaan dia dengan dia punya bangsa dia, kemudian dengan kelebihan yang ada pada diri dia. Itu maknanya hidup orang munafik. Dan dia berasa mulia dengan harta kekayaan dia. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul mutawadhi'ina fatawadha'u lahu. Wa idza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbaru 'alaihim. Fa inna dzalika lahum sagharun wa madhallatun wa lakum bidzalika shadaqah." Nabi kata, kalau kamu tengok orang-orang yang tawadhu', maka kamu merendahlah diri pada dia. Kita jumpa dengan orang yang tawadhu', kita rasa dia merendah diri. Ingat kena beza antara merendah diri dengan ad-dana'ah. Tawadhu' tak sama dengan ad-dana'ah. Tawadhu' dia merendah diri, maknanya merendah diri. Ad-dana'ah itu apa dia? Hina diri, inferiority complex. Yang kita nak sifat tawadhu', merendah diri. Inferiority complex itu kita tak nak. Ad-dana'ah dipanggil hina diri. Jadi Nabi kata, kalau bertemu dengan orang yang merendah diri, tawadhu', maka kamu merendah dirilah dengan dia. Tetapi jika melihat orang yang sombong, maka kamu sombongi mereka. Sebab yang demikian itu bagi mereka sebagai penghinaan, dan untuk kamu sebagai sedekah. Jadi kalau kita bertemu dengan orang gedebel, kadang-kadang orang gedebel ni, saya banyak jumpa juga yang jenis gedebel. Rupa-rupanya gedebel ni dia berani je, tapi dia tak ada kehebatan. Ada satu orang tu memang orang takut ke dia, tapi kebetulan ada satu orang tu badannya kecil. Kawan tu dah lah gedebel. Gedebel ni maknanya hamda cakap.
Gedebel. Maknanya samsing lah, samsing. Sekali dia buat samsing, kawan dia tu, lawan dia, kalau tak ada orang pada masa itu, memang dia kena tetap dengan parang. Maknanya dia tak ada hebat, cuma dia tu gedebel dia tu menyebabkan orang takut. Orang semua takut. Tapi kebetulan ada hari tu ada kes apa benda tu, orang lawan dia, dan budak yang lawan dia kecil, nak banding dengan tubuh dia tu besar, kalah dia. Jadi sebab tu saya selalu sebut, orang gedebel ni, orang sombong, samsing ni, dia jangan action. Dia tak bertemu buku dengan arwah je. Orang tak percaya je. Dia dengarkan dia gigi orang tua, orang rasa dia hebat, orang rasa takut ke dia. Tak, orang tak nak layan je. Sekali dia buat melampau, orang layan, habislah dia. Jadi kepada orang yang gedebel, yang samsing ini, Nabi kata, kamu tunjuk samsing. Sebab untuk dia itu sebagai salah satu tanda, sebagai salah satu cara nak hina dia. Nak hina dia, samsing dia tadi, gedebel dia tadi. Dan kalau kamu boleh buat lagu tu, untuk kamu dapat pahala sedekah. Supaya apa dia? Dia tahu dia ni rupa-rupanya tak hebat pun. Kalau tidak, dia rasa hebat, dia hina, habis orang. Nabi bersabda, ma tawadha'a rajulun lillahi illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Tiada seorang bertawaduk kerana Allah, melainkan Allah Ta'ala akan mulia darjatnya. Dan orang yang tawaduk ini, walaupun dia kaya ke, dia berpangkatnya, dia tak hilang pangkat dia. Kok dia bersifat tawaduk dengan orang bawah dia, kerana dia sudah ada jusa C ke B ke A ke, tak ada kata dengan sebab dia tawaduk tadi, tahun depan gaji dia turun. Tak ada. Boleh jadi gaji dia naik, ada. Buat apa nak sombong? Kalau dah begitu keadaannya, buat apa kita nak menyombong? Lebih baik kita tawaduk. Orang yang kaya raya, jutawan ke korporat, kalau dia tawaduk, tak ada pun kata dengan tawaduk dia tu rugi mereka. Cek akaun apa benda, rugi. Pasal apa cek lagi? Aku tawaduk rupanya tahun ni. Sebab belajar buat tawaduk ni, aku tawaduk, tahun ni rugi jadi. Dah. Boleh jadi dengan tawaduk itu, maknanya satu side, satu sudut. Dengan tawaduk dia itu menyebabkan pelanggan suka, orang yang nak bagi projek pun suka, bagi lagi. Kalau rugi, itu bab lain. Boleh jadi awak boros, ataupun terlepas pandang dari sudut perakaunan. Tidak maknanya kata orang selalu teliti, tak beritahu pada pegawai kewangan supaya jaga kewangan dengan baik. Tapi kerana nak kata tawaduk aku rugi, tak. Umar radhiyallahu taala anhu berkata, pokok tawaduk tu suka beri salam kepada siapa saja yang kamu jumpai dari kaum muslimin. Itu salah satu daripada tanda nak tengok tawaduk ni. Tengok, jumpa orang bagi salam. Itu antara tanda-tanda di luaran. Luaran, hak dalam cerita lain. Hak luar ni jumpa orang bagi salam. Yang keduanya, rela duduk di mana saja dalam majlis. Boleh duduk. Kok dia orang jutawan ke, dia berpangkat ke apa benda, dia boleh duduk sekali dengan kita. Ada juga yang jenis-jenis berpangkat ke apa benda ni, yang jenis hebat ini, dia tak apa nak duduk dengan kita. Nak minum teh tarik kedai mamak ke kedai warung-warung, tak main. Kalau nak minum lah, mesti nak minum di hotel. Hotel pun pilih yang 4 kata bintangnya. Dan tidak suka disebut-sebut amal kebaikan dan takwanya. Itu tanda-tanda tawaduk. Abu Lais As-Samarkandi berkata, ketahuilah bahawa sombong itu sifat orang-orang kafir dan Fir'aun, sedang tawaduk itu sifat para nabi dan orang-orang solihin. Sebab Allah Ta'ala menyebut sifat orang-orang kafir dengan sombong dalam ayat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka jika diajak kembali kepada kalimah Allah, mereka menyombong. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.
Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Preparation untuk tuan-tuan yang orang lelaki lah. Jumaat nanti insya-Allah ada satu orang budak yang nak pergi ke Mesir, budak tahfiz budak yang hafal Al-Quran nak sama belajar di Mesir. Kita akan letak tabung 3 penjuru. Dan dia akan pergi bulan 2 ni. Dan untuk nak belanja di sana tu sudah ada orang yang nak support. Cuma nak pergilah untuk dia prepare nak pergi ke Mesir tu, nak tambangnya, kemudian beli pakaian apa benda semua. Jadi itulah dia minta bantuan sikit lah. Dan untuk itu dia akan jadi imam solat Jumaat pada hari ini. Jadi kalau tuan-tuan berasa nak bagi sumbangan tu, bawalah duit Jumaat nanti. Kepada muslimat pun saya ingat boleh bagilah, maknanya nak bagi hari ni pun boleh ataupun bagi besok pun boleh. Pagi besok. Allah.